Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua anak murid tahun 5. Hari ini kita akan belajar pendidikan Islam dalam bidang adab, tajuk adab jual beli. Baik, kita tengok objektif pembelajaran. Dalam pembelajaran kali ini, Ustaz harap murid dapat menyatakan adab jual beli yang menepati syarak dengan betul. Menyatakan adab jual beli yang menepati syarak ataupun Islam dengan betul. Kemudian standard kandungannya merumus konsep adab jual beli, menepati syarak dan mengamalkannya. Okey, selepas belajar tentang adab jual beli, kemudian kena amalkan apa yang belajar. Okey, standard pembelajaran menyatakan, yang ni Ustaz nak yang kamu dapat pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, menyatakan pengertian dan hukum jual beli berdasarkan dalil naqli. Pertama, menyatakan pengertian apa maksud jual beli, kemudian apa hukum jual beli. Okey, kemudian yang kedua, 6.2.2 menerangkan adab jual beli. Yang keduanya menerangkan adab jual beli, mudah saja. Okey, benda ni kita dah pernah buat sebelum. Tiap-tiap hari mungkin kita pernah buat, kita dah semua kita tak tahu saja, kita nak amalkan yang betul macam mana. Okey. Kemudian apa yang pertama, apa pengertian jual beli? Pengertian jual beli yang ni dalam buku teks kamu boleh tengok nanti muka surat 167. Pengertian jual beli. Jual beli ni apa dia? Jual beli ialah akad pemilikan harta. Akad pemilikan harta yang memberikan kesan pemberian pemilikan secara kekal terhadap objek harta atau manfaat. Kita ulang, jual beli ialah akad pemilihan harta yang memberikan kesan pemberian pemilikan secara kekal. Pemilikan harta secara kekal terhadap objek atau manfaat. Itu poin penting dia, akad pemilikan harta secara kekal terhadap objek harta atau manfaat. Harta yang kita adalah akad pemilikan. Bila kita beli dengan harga tersebut, barang itu jadi hak milik kita secara kekal sebab kita beli. Barang itu yang dipanggil objek harta. Objek harta contohnya kalau kita beli telefon, kita panggil objek harta lah tu telefon tu. Dan kita akad pemilikan, maksudnya kita buat jual beli. Saya beli dengan RM10 contohnya. Saya beli dengan RM100. Maka objek harta itu, telefon itu menjadi milik kita secara kekal. Itu maksud dia. Okey, kemudian apa dalilnya? Di dalam Al-Quran ada disebut surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Maksudnya apa? Di dalam Quran maksudnya pada hal Allah Subhanahu Wa Taala telah menghalalkan jual beli. Wa halallahu al-bai'a, Allah menghalalkan jual beli. Wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Ingat Allah menghalalkan jual beli, bai'un tu jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Okey, kemudian apa hukum dia? Tadi kita dah belajar pengertian, dalil, kemudian hukum pula. Okey, hukum jual beli adalah harus. Hukum asal jual beli ni adalah harus selagi memenuhi syarat-syarat jual beli. Syarat jual beli contohnya apa? Kita nak jual beli tu syaratnya barang yang kita nak beli itu adalah halal. Barang yang beli itu ialah elok. Bukan daripada curi ke barang tu, ataupun barang tu bukan barang yang tak elok lah, yang tak baik. Contohnya macam rokok, tak baik kan, ataupun dadah ke ada orang jual beli kan. Itu contoh yang tidak baik lah. Memenuhi syarat-syarat jual beli barang yang baik contohnya yang ditetapkan serta tidak melibatkan perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam. Apa contoh yang tidak melibatkan perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam? Contohnya perkara yang diharamkan dalam Islam ialah beli, kemudian kita ambil keuntungan tu secara berperingkat. Contohnya macam kita beli telefon tu, kita bayar ansur-ansur, kemudian kita bayar secara 3 kali, tapi harga telefon tu 600, contoh 100, tapi kita bayar 3 kali, kita bayar 300, kita bayar 400 contohnya lah. Jadi berapa? 1200. Maksudnya bukan harga telefon tu lah, harga telefon tu 1000 saja, 100 saja kan.
Contoh macam tu. Hukum jual beli ni adalah harus, tapi selepas pada tu kalau kita tak memenuhi syarat dia ataupun kita melibatkan perkara yang diharamkan, contohnya riba, secara beransur-ansur kita bayar tapi kita bayar berlebihan, ditetapkan. Contoh macam handset tu RM1,000, kalau kita bayar secara 5 kali seansur-ansur, RM100, RM200, 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 cukup 5 kali RM1,000, tak apalah. Tapi kalau kita bayar 5 kali, kita bayar RM300, 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 jadi lebih. Sebabkan kita bayar ansur-ansur, jadi lebih. Itu adalah kita panggil riba, tak boleh, haram. Allah mengharamkan riba, contoh. Kemudian barang ataupun contoh lain, perkara yang diharamkan dalam Islam, contohnya barang itu adalah barang milik rompakan ke, milik orang lain ke, orang tu ambil, dia jual. Kita tahu kata orang tu barang tu adalah barang curi, tapi kita beli juga, itu haram, tak boleh juga. Ataupun barang tu barang yang tak baik, contohnya macam contohnya macam barang yang diharamkan dalam Islam, contohnya dadah ke, kan, apa-apalah yang sama arti dengannya lah, macam itulah. Okey, kemudian kita tengok pula apa adab jual beli. Sebelum tu kita tengok dulu contohi Rasulullah SAW dalam jual beli. Bertolak ansur, bertolak ansur. Rasulullah SAW bertolak ansur ketika menjual beli. Rasulullah SAW memberitahu bahawa Allah SWT merahmati orang yang bertolak ansur ketika menjual, membeli dan menuntut hutang. Kena ada tolak ansur, Rasulullah SAW kata Allah merahmati orang yang bertolak ansur ketika mana? Ketika menjual, ketika membeli dan ketika menuntut hutang. Kita nak tuntut hutang dekat kawan pun kita kena tolak ansur juga, maknanya kita tak tolak ansur. Kemudian jujur dan amanah, pesan Rasulullah SAW kepada penjual dan pembeli agar jujur ketika berjual beli bagi mendapatkan keberkatan hidup. Kena jujur. Kalau barang tak elok, abang barang tak elok. Kalau beras tu dah kena ayak sikit dah, kena abang beras ni dah kena ayak sikit dah, contoh. Kena jujur. Jual lah harga murah sikit sebab kena ayak, contoh. Itu jujur lah, tak apalah, berkat lah. Okay. Kemudian menunaikan hak orang lain dengan sempurna. Ini pun Ustaz baca satu je lah. Seorang lelaki datang menuntut hutang daripada para sahabat, iaitu seekor unta. Jadi menunaikan hak orang lain macam mana? Para sahabat mempunyai unta yang keadaan lebih baik daripada unta yang telah diberi hutang oleh lelaki itu. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan agar diberi sahaja unta yang lebih baik itu, supaya Allah menggantikan mereka dengan yang lebih baik pada masa akan datang, kerana mereka menunaikan hak lelaki itu dengan sempurnanya. Dia ada hutang unta dekat lelaki tu, kemudian lelaki tu datang untuk tuntut balik unta yang hutang tu, jadi diganti dengan unta yang lebih elok, lebih besar lagi. Jadi macam itulah, dapat berkat lah, Allah akan bagi lebih lagi. Okey, kita tengok apa adab-adab ketika berjual beli. Okey, bagi contoh sini adab-adab ketika jual beli. Okey, adab-adab ketika jual beli dekat sini ada 3 situasi. Di kantin, di kedai makan, di pasar ataupun di kedai barangan harian. Okey, contoh di kantin, penjual mesti sabar dan mesra pelanggan. Orang nak jual barang tu kena sabar dan mesra pelanggan, kena layan pelanggan elok. Menyediakan makanan yang halal, bersih dan berkhasiat. Jangan sediakan makanan yang tak halal, haram terus je. Jual beli asal harus, tapi bila jual barang yang haram macam tadi, sebagai contoh, maka jadi haram jual beli itu. Kemudian bersih dan berkhasiat. Okey, kemudian pembeli mestilah beratur dengan tertib dan sentiasa berhati-hati. Pembeli juga tidak mengambil masa yang lama memilih makanan dan minuman. Jangan masa yang lama nak pilih makanan pun, kesian kat orang belakang duk watak. Kemudian di pasar macam mana? Di pasar penjual mesti jujur dan tidak menipu dalam timbangan. Nak beli, contohnya nak beli gula ataupun nak beli tepung ke, kalau orang tu nak beli tepung 1 kilo, timbang 1 kilo lah, mungkin cukup-cukup, janganlah timbang kurang. Tak jujur, berdosa. Tidak mengambil untung yang keterlaluan, jangan ambil untung lebih-lebih sangat sampai menindas orang lain pun haram juga. Pembeli mestilah memberikan laluan ketika selesai membeli. Dah selesai membeli, bagi laluan ke orang lain pula. Mencari dan memilih barangan yang baik dan halal sahaja. Nak cari makanan di pasar, nak cari apa-apa, pilih makanan yang baik dan halal sahaja. Kalau nak beli ayam, beli ayam yang disembelih. Jangan beli ayam yang tidak disembelih, haram. Okey, kemudian di kedai barangan harian macam mana? Penjual tidak memonopoli barang, tidak memonopoli barangan tertentu untuk mengaut keuntungan.
Jangan monopoli barang, maksudnya nak kau semua kat dia. Okey, kemudian mempamerkan barangan mengikut kategori beserta tanda harga. Kena pamerkan tanda harga baru jujur. Kemudian pembeli tidak boleh merosakkan barangan yang dipamerkan. Jangan kita nak tengok belak-belak barang sampai rosak. Kemudian pembeli juga perlu menghormati penjual dan pembeli yang lain. Kena hormati penjual juga, kena menghormati pembeli yang lain. Itu antara adab-adab ketika berjual beli. Ustaz rasa kamu semua dah amalkan adab-adab ni, cuma kita nak belajar balik dan nak bagi cantik lagi. Okey. Kemudian kepentingan adab ketika berjual beli nantilah kita tengok kalau sempat. Kemudian Ustaz nak kamu siapkan kuis online. Okey, kuis ni saya nak kamu siapkan, jawab kuis ni elok-elok. Okey, semoga berjaya lah. Jadi Ustaz harap kamu faham. Kalau ada masalah boleh bagi tahu Ustaz. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.